سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية السمع لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرفك ونحن الملائكة المقربين ومسلمين صلوات وافتح لنا ومهتك علينا الصلاة يا رب اشرح لنا صدرنا يفقه قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين sekian. Mas'alatun jikalau sembahyang seorang serta bangkai yang tersebut pada tubuhnya atau pada kainnya dengan lupa atau tiada ketahuinya, kemudian diketahui, maka wajib mengulangi akan sembahyangnya. Katanya, dan jikalau sembahyang seorang serta bangkai yang tersebut, serta ada menanggungkan bangkai yang tersebut, maknanya najis yang tidak dimaaf. Dia sembahyang dengan keadaan dia menanggungkan najis yang tidak dimaaf, seperti bangkai yang tersebut pada tubuhnya atau pada kain, yakni pakaian yang menutup aurat. Pakaian dia. Pada badan dia, pada tubuhnya, pada badan dia atau pada kainnya, yakni pakaian dia. Walaupun lain daripada pakaian yang menutupi aurat. Kalau lelaki itu sorban kufiyah ke masalah. Dengan lupa. Dia terlupa nak buangkan bangkai, terlupa nak buangkan najis, nak basuhkan najis. Kalau kena najis, dia terlupa nak basuhkan najis. Kalau ada bangkai, dia terlupa nak buangkan bangkai itu. Maknanya dengan terlupa ni, dia dah tahu katanya ada seekor semut dalam poket dia. Lepas tu dia terlupa nak buang. Dia tahu katanya baju dia tu kena najis, lepas tu dia terlupa nak basuh. Atau dengan tiada ketahui, atau dia tak tahu kata ada najis yang tidak dimaaf, artinya ada bangkai yang tersebut. Sembahyang dia dalam keadaan menanggung najis. Kemudian diketahui, kemudian lepas solat, lepas sembahyang, selepas dia sudah solat, selepas dia sudah sembahyang, kemudian diketahui, sudah solat dia tengok ada bangkai, ada semut seekor dalam poket dia. Artinya sama juga sudah dia solat, dia tahu katanya kain yang dia pakai itu ada terbuka. Ada cari, nampak aurat. Maka wajib diulangi akan sembahyangnya. Sembahyang itu wajib diulangi. Kena solat, kena ulangi, kena solat balik. Dan jika mati dulu daripada ketahui, fardunya dia solat tu pada wakilnya ada bangkai dalam poket baju dia. Ada kena najis, artinya ada najis yang tidak dimaaf. Jadi katanya semayang dia tu pada wakilnya tidak sah. Sebab ada menanggungkan najis. Tetapi ada tu adalah, tetapi dia tak tahu. Tak tahu tu jika mati ia, kemudian dulu daripada ketahui. Jadi maknanya mati dia dengan keadaan dia tu tak tahu katanya ada menanggung najis di dalam itu solat. Jadi dia tak tahu
adalah katanya dia semayang tu ada menanggung najis. Tapi dia tak tahu katanya menanggung najis. Tak tahu tu sehingga dia mati. Tak tahu sehingga dia mati. Jadi maknanya mati dengan tak tahu kata semayang kali itu ada menanggung najis. Maka dengan kurnia Allah Ta'ala, dengan kurnia Allah Ta'ala bifadlillah, tiada seksanya kerana diangkatkan, maka dengan kurnia Allah, tiada diseksanya. Maknanya tak seksa kerana kebatalan sembahyang itu. Tak diseksa kerana sembahyang yang dia sembahyang menanggung najis dengan dia tak dengan sebab dia tak tahu sehingga dia mati itu Allah Taala tak seksa. Tetapi pahala tu tak dapatlah. Pahala sembahyang tu tak dapatlah. Sebab sembahyang dia pada wakilnya tidak sah. Pahala sembahyang tidak sah. Ni masalahnya begitu. Kalau ada menanggung najis, lepas tu dia tak tahu sehingga dia mati, maka sembahyang dia tu hukumnya tidak sah. Tetapi tidak diseksa kerana tidak sah batal, dengan tidak sah dengan sebab batal sembahyang itu. Sembahyang tu tidak sah, maka tak diseksa. Mana dah lepas daripada tuntutan. Nak buat macam mana dia tak tahu, dia terlupa. Maka kesalahan tak solat bagi sah tu tidak diseksakan lepas daripada dosa. Tetapi pahala sembahyang dapat ke tidak? Jawabnya tak dapat. Pahala sembahyang tu tak dapat, tapi yang dia baca Fatihah dapat. Pahala atas nama pahala Fatihah tu tak, pahala sembahyang tu tak dapatlah. Pahala atas nama pahala sembahyang tu tak dapat. Tapi dia takbir, masuk dalam zikir, dapat pahala. Dia baca Fatihah, masuk dalam baca Quran, dapat pahala. Dia tasbih dalam rokok, dalam sujud, dia berdoa Rafiq Rabbi Firli, itu dapat pahala. Dapat pahala atas nama zikir tu dapatlah. Tapi atas nama sembahyang, tak dapat. Seksa pun tidak diseksa kerana tidak tunai solat. Sebab sembahyang yang dia sembahyang pada wakilnya tiada tertunai. Tak diseksa. Kenapa? Kerana diangkat mengambil daripada lupa. Kenapa boleh katanya dengan kurniaan Allah tiada diseksa? Kerana diangkat mengambil, mana sama. Diangkat mengambil maknanya tidak ambil salah. Kerana diangkat mengambil maknanya maksudnya tidak diambil salah. Maksudnya begitu. Kerana diangkat mengambil maknanya tiada diambil salah. Daripada lupa dan tersalah. Jadi hukumnya 3. Tidak mengambil salah, orang terlupa, orang salah. Apa satu lagi? Rufi'al qalamu anil nisyani wal khata'i wan naumi. Tidak dia ambil salah dengan sebab terlupa, dengan sebab lalai, begitu, dan dengan sebab tidur. Jadi maknanya terlupa tak diambil salah dengan sebab terlupa. Salah dengan tak sengaja tak diambil salah. Tengoknya seorang tu dia sembahyang zuhur 3 rakaat. Sembahyang zuhur 3 rakaat, tapi dia ingat kata 4. Dia ingat kata dia ni dah solat 4, lalu tu dia duduk tahiyat, dia beri salam. Padahal wakilnya dia sembahyang zuhur 3 rakaat. Salah ke tidak? Maknanya berdosa ke tidak?
tidak berdosa. Jadi maknanya dah lepas daripada seksa tak solat. Tapi dia tak tahu sampai mati lah. Tak tahu kata semayang zuhur dia yang sekali tu salah, tak tahu sampai mati. Kalau dia ingat balik katanya, kata semayang kali tu salah, dia kena mengulangi. Begitu juga semayang dalam keadaan kain yang menutup, kain pakaian yang menutupi aurat dia tu ada carit. Semayang dalam keadaan terbuka aurat, lagi pula dia tak tahu sehingga mati, maka itu pun demikian juga hukumnya. Kalau tahu, kena ulangi. Kalau tak tahu, harap kata Allah Ta'ala tidak menyeksa. Sebab tidak diambil salah akan orang terlupa dan orang buat dengan secara salah dengan tak sengaja. Mas'alatun. Dan jika kita lihat najis pada pakaian orang yang hendak sembahyang, yang berkehendak sembahyang. Dan jika kita lihat, kita nampak. Kita nampak kata ada najis pada pakaian orang yang hendak sembahyang. Pada pakaian ataunya pada badan. Begitu juga pakaian dia tu ada carit ternampak terbuka aurat. Sama. Jika kita lihat najis pada kain orang yang berkehendak sembahyang dan tawaf. Tawaf pun nak suci juga. Tawaf tu pun nak suci juga badan dan pakaian. Sama dengan sembahyang. Sembahyang pun nak suci juga pada badan dan pakaian. Tawaf pun sama nak suci juga pada pakaian dan badan. Suci daripada najis. Maka kita tengok orang tu nak solat. Tengok kat kain dia tu ada najis. Najis tu yang tiada dimaafkan. Tengok ada kat kain dia tu, kat kaki dia ke masalah. Ada najis. Tapi najis tu, najis yang tiada dimaafkan. Yang tu sifat bagi najis. Jika kita lihat najis, najis yang tiada dimaafkan. Begitu. Bukan tawaf yang tiada dimaaf. Maknanya najis tu, najis tiada dimaaf. Kalau darah yang sedikit, itu dimaafkan. Najis tu, najis yang tiada dimaafkan. Maka kita tengok, kita ada nampak kat kaki dia tu ada najis yang tak dimaaf. Tapi dia sendiri tu, dia yang punyanya tak tahu, tak sedar pun. Tak tahu, tak sedar kata kat kaki dia tu ada najis. Maka wajib kita ni maka wajib ia orang yang melihat. Maka wajib ia orang melihat, beritahukan dia akan yang berkehendak solat, akan orang yang berkehendak solat, kena bagi tahu. Tu wajib. Kalau kita tak bagi tahu kepada dia, berdosa kita. Kalau kita tak bagi tahu, kita biarkan dia semayang dalam keadaan kaki dia masalah, ada najis, kita tak bagi tahu pada dia, kita yang berdosa. Kalau begitu, wajib kita kena beritahu. Supaya dapat menyucikan dia daripada najis. Soal pulanya, kalau kita tak beritahu, maka kita yang berdosa. Tetapi nisbah bagi dia, sah ke tidak semayang dia, pada i'tikad dia, sah. Kalau kita tak beritahu, dia pun tak tahu sampai ke mati. Sampai mati dia tak tahu. Maka macam tadi lah. Habis ya. Dan syarat yang ketujuh daripada berapa semua? Syarat-syarat nak sah sembahyang. Syarat-syarat nak sah sembahyang.
Ada 8. Awal-awal bab ahkamis salat, awal-awal bab. Awal-awal bab tu dia katanya bermula apa dia? Maka ya bermula makna syarat itu barang yang terhenti atas sah sembahyang dan bukan ia daripada kejadiannya, maka iaitu 8 perkara. Syarat bagi nak sah solat tu 8 syarat. Syarat bagi nak sah sembahyang tu ada 8 syarat. Ini kita masuk kepada syarat yang ke-7. Syarat yang ke-7-nya menutup aurat, menutup dengan suatu yang menegahkan daripada melihat warna aurat. Ketujuh, menutup salah baca dia. Syarat yang ketujuh menutup aurat. Syarat yang ketujuh menutup aurat. Menutup aurat pada orang. Syarat yang ketujuh ialah syarat menutupkan aurat. Jadi maknanya menutupkan aurat. Kalau orang lelaki, aurat lelaki. Kalau orang perempuan, aurat perempuan. Menutup aurat. Tapi aurat orang lelaki dengan aurat orang perempuan tak samalah. Tapi ala kulli hal katanya aurat orang lelaki kena tutup aurat dia. Perempuan pun kena tutup aurat dia. Menutup aurat, syarat menutup aurat ni pada orang yang kuasa atasnya atas menutup aurat. Atasnya atas menutup aurat. Jadi maknanya syarat yang ketujuh, syarat bagi nak sah sembahyang itu ialah kena tutup aurat. Tapi nisbah bagi orang yang kuasa saja. Orang ada benda yang boleh menutupi aurat. Sekiranya kalau tidak ada apa-apa yang boleh menutupkan aurat, maka dikatakan orang itu tidak kuasa menutup aurat. Kalau dia tidak ada apa sesuatu boleh guna untuk buat menutup aurat, maka dia ni masuk dalam orang yang tak kuasa. Masuk dalam kata orang yang tak kuasa menutup aurat. Maka sembahyang dia tu sah. Lepas tu dia tak tutup aurat. Maka kita jawab kata tutup aurat syarat memanglah syarat. Tapi syarat bagi orang yang kuasa untuk nak tutup. Dengan maknanya kalau orang tak kuasa seperti dia duduk kat padang pasir masalah. Lepas tu kain baju dia tu dirapas oleh orang. Jadi biarkan dia tu telanjang. Nak cari daun ke, nak cari apa-apa, nak cari tanah ke apa dia, tak ada yang boleh menutup aurat. Dia duduk kat padang pasir, tak ada pokok, tak ada daun, tak ada apa. Pokok pisang nak ambil daun pisang pun tak boleh. Tak ada apa-apa benda yang boleh menutup aurat. Maka soalnya sembahyang dia sah ke tidak? Jawabnya sah. Sembahyang dia tu sah sebab dia tak kuasa cari benda untuk nak metutupkan aurat dia. Habis tu kalau orang katanya takkan tutup aurat tu adalah syarat bagi sembahyang, syarat bagi sah sembahyang? Memang syarat-syarat lah, tapi syarat untuk orang yang kuasa. Seperti katanya haji tu wajib rukun Islam kan.
Lepas tu kenapa orang ni tak pergi haji tak berdosa? Dia syarat kena kuasa. Kalau dia tak kuasa, maka wajib ke tidak? Tak wajib, tak berdosa. Dia tak pergi buat haji, mati dalam keadaan tak wajib haji. Begitu. Jadi maknanya syarat-syarat kata tadi tu syarat kena tutup aurat kalau dia kuasa cari benda yang boleh menutupkan aurat. Tu jadi syarat lah. Kalau orang tak kuasa nak cari benda untuk nak menutup aurat, maka tutup aurat tak jadi syarat. Maksudnya begitu. Tu mana katanya, mana kata apa dia? Pada orang yang kuasa. Ini pada hak orang yang kuasa. Pada hak orang yang kuasa. Maknanya sekali lagi, ini syarat diaktibarkan pada orang yang kuasa. Pada maknanya begitu. Ini syarat diaktibarkan pada orang yang kuasa atasnya. Syarat kena tutup aurat, syarat kena tutup aurat tu, jangan maknanya tutup aurat jadi syarat bagi nak sah solat. Tutup aurat jadi syarat bagi sah solat. Ini diguna untuk orang yang kuasa. Di atas cari dapatkan benda yang menutupi aurat. Tetapi bagi nisbah bagi orang pada hak orang yang tak kuasa cari benda yang menutupi aurat, maka syarat menutupkan aurat itu tak jadi syarat. Maka menutupkan aurat itu tak jadi syarat untuk dia. Faham-faham gitu. Itu makna katanya pada hak pada orang yang kuasa atasnya, ni pada hak orang yang kuasa. Makna ini syarat diguna pada diaktibarkan pada orang yang kuasa. Maknanya kalau orang yang tak kuasa, maka tutup aurat tu tak jadi syarat untuk nak sah solat dia. Maksud gitu ya. Maka tafri'nya, maka faham daripada kata syarat nak sah setengah dari kita faham daripada kata kita faham daripada kataan yang tersebut katanya menutup aurat. Menutup aurat adalah syarat bagi sah sembahyang juga. Maka tiada sah sembahyang. Ini yang kita faham daripada syarat. Maka tu kalau bahasa Arab terjemah daripada fa litafri' fa tafri'. Fahamnya? Kena tutup, tidak sah lah. Maka tiada sah sembahyang dengan tiada menutup aurat. Tiada menutup aurat, ini tiada menutup kesemua aurat. Sebab dia kalau tutup sebahagian, terbuka sebahagian, tak jadi lagi. Tutup sebahagian, terbuka satu bahagian daripada aurat dia. Sebahagian aurat tu tutup, sebahagian aurat tu dibuka, terbuka. Maka tidak sah. Maka tiada sah sembahyang. Kenapa tidak sah? Sebab syarat kena tutup. Kenapa tidak sah? Sebab syarat kena tutup. Maka tiada sah sembahyang dengan tiada menutup aurat. Tapi kait serta kuasa atasnya, atas menutup aurat. Pada kain baju ada dia nak boleh nak guna untuk tutup aurat tapi tak guna. Dan jikalau ada ia pada ni ghayah pada disyarat. Disyaratkan tutup aurat, disyaratkan tutup aurat tu jikalau ada ia seorang yang hendak sembahyang pada tempat yang sunyi daripada manusia. Dia duduk kat kawasan tu, dia yakin katanya orang tidak ada. Maknanya masalah katanya, kita katanya dia ni ada kat satu pulau. Dia ada kat satu pulau, atas pulau tu, pulau pun tak luas. Dia terlekat di atas satu pulau, kita katanya
Di atas pulau tu dia dah tahu dah, katanya orang lain daripada dia tidak ada, hanya dia seorang saja di atas pulau itu. Maka terjamin 100% lah kalau dia telanjang pun tak ada orang tengok aurat dia. Maksudnya begitu. Kalau apa dia? Kalau dia telanjang pun orang tak tengok aurat dia. Kenapa? Sebab atas pulau tu dia seorang saja. Maka dalam keadaan begitu pun kena tutup juga. Jadi kita faham di sini dia kata, dan jikalau ada ia pada tempat yang sunyi daripada manusia, kita faham katanya tutup aurat dalam sembahyang wajib, syarat tutup aurat nak solat ni kena tutup aurat. Kena tutup sebab tak bagi sembahyang dalam keadaan terbuka aurat. Bukan tutup sebab tak nak bagi orang tengok. Gitu ya. Memanglah kalau kita tutup orang tak nampak aurat kita. Tetapi bukan maksud tutup aurat di sini bukan tutup aurat supaya orang tak nampak. Kalau kata tutup aurat takut orang nampak, kalau kita duduk di atas pulau seorang-seorang kita tak kena tutup aurat. Padahal sembahyang tidak sah juga. Walaupun kita atas pulau tu ada kita seorang, kalau nak ada pun burung-burung tu ada. Misalnya. Tetapi manusia tidak ada. Kalau kata tutup aurat dalam sembahyang, tujuan dia yang asalnya ialah tak nak bagi orang tengok aurat. Maka kalau duduk atas pulau tu maknanya sah sembahyang kalau tak tutup aurat sebab tak ada orang. Jadi maknanya tutup aurat ni bukan tujuan begitu. Memanglah kalau kita tutup, memang orang tak nampak aurat kita. Tetapi maknanya tutup aurat di sini kerana nak solat. Begitu. Orang nak tengok, ada orang nak nampak, orang tak nak nampak, tak kira. Tutup aurat kerana nak bagi sah solat. Orang ada pun kena tutup, orang tak ada pun kena tutup. Orang tak tengok pun kena tutup, orang tengok pun, ada orang nak tengok pun, kena tutup. Sebab jadi syarat bagi sembahyang. Bukan tutup semata-mata nak lepas daripada pandangan manusia. Ini bukan keadaan biasa. Ini masalah tutup aurat. Dia kita ni dua. Masalah tutup aurat ni dua. Tutup aurat di dalam solat, tutup aurat di luar solat. Tutup aurat di dalam solat, tutup aurat di dalam solat. Kalau kita masalah tutup aurat di luar solat, mana bukan dalam solat. Kalau orang tidak ada, orang tak ada, seperti kita di dalam bilik seorang-seorang, maka tak wajib pakai apa-apa, telanjang pun boleh. Sebab kalau di luar solat, kena tutup aurat supaya lepas daripada pandangan mata orang. Sebab tu kalau dalam bilik, nak mandi masa dalam bilik, tak pakai, tak tutup aurat pun boleh. Tidak berdosa. Tapi sini tutup aurat tu bukan kerana orang nak tengok, tak nak tengok. Masalahnya nak bagi sah sembahyang. Sebab tu kalau ada seorang diri pun, dan jikalau tiada ada ia pada tempat yang sunyi daripada manusia sekalipun, kena tutup juga. Lagi di dalam kelam sekalipun, artinya dia duduk dalam gelap masalah. Orang ada tapi tutup lampu, gelap. Kita tak nampak dia, dia tak nampak kita. Telanjang sah ke tidak? Jawabnya tidak sah sembahyang. Kalau telanjang walaupun dalam gelap. Kalau orang nak tengok pun dia tak nampak kan. Kalau tak buka lampu, tak nampak sebab gelap sangat-sangat. Jangan cerah macam bulan purnama lah. Itu nampak. Dia gelap betul lah. Duduk dalam kelam, dalam gelap betul-betul. Maka orang tak nampak juga. Orang tak nampak juga. Sekalipun wajib kena tutup aurat.
Ha. Kemudian tutup aurat tu cara mana? Jadi soalnya apa benda yang boleh kita guna untuk buat tutup aurat? Benda jenis mana yang boleh kita guna untuk buat tutup aurat? Dan tutup aurat tu kalau tak pakai jadi tutup ke tidak? Kalau selimut boleh ke tidak? Maka sini nak nyatakan. Dan disyaratkan menutup dengan suatu yang menegahkan daripada melihat warna aurat. Disyaratkan pada menutup dengan suatu benda. Kain ke bukan kain, ikutlah. Nah, dengan kain ke dengan apa-apa saja. Suatu yang menegahkan daripada lihat, daripada nampak akan warna kulit. Jangan bagi nampak warna kulit. Tutup dengan apa-apa saja asalkan benda itu boleh melindungkan daripada nampak warna kulit. Jadi katanya kena benda tu benda yang suatu tak mesti kain lah suatu tu. Apa-apa benda saja yang boleh menegakkan, yang boleh melindungkan daripada nampak warna kulit. Warna kulit. Warna aurat, warna kulit aurat itulah. Dia katanya suatu yang menegah daripada melihat nampak warna aurat, nampak warna kulit betul dengan aurat. Nah, warna kulit lah, kulit aurat itulah. Tengok tafriq dia nya, fahamnya. Faham dia katanya tutup dengan benda yang menegah, melindung daripada nampak kulit. Nampak warna kulit. Bukan nak warna, nampak kulit tu lah. Nampak aurat tu lah. Tapi kata warna tu, dia kalau ketap tu lain. Tapi dia tak nampak warna. Maka tiada memadai yang tiada menegahkan warna aurat. Warna kulit aurat tu. Dah. Seperti kaca, benda-benda jenis kaca tu. Seperti kita katanya sekarang plastik yang jernih tu. Plastik yang jernih, maka tak memadai walaupun sangat tebal sekalipun. Walaupun sangat tebal sekalipun. Kalau kita selimut tu berpeluh lah. Kalau kita pakai tu dia tebal sangat, tak keluar angin hawa angin badan tu dia tak keluar, berpeluh lah kita. Tebal sangat. Nah, tebal kalau pakai musim sejuk tu tak sejuk. Dah boleh tahan sejuk dah kalau kita katanya fardu kalau musim sejuk kita pakai tu, tapi dia jernih, nampak warna kulit lagi. Maka tak memadai. Tapi dia misalnya kaca. Itu misalannya. Jenis kaca kalau sekarang jenis apa dia? Jenis plastik yang jernih tu kan. Artinya seperti botol air biasanya. Botol-botol air mineral tu. Itu jenis. Itu tak boleh tu kalau kita jahit jadi baju tu tak boleh. Dan kain yang jarang
kain yang jarang, tenunan dia tu jarang. Dan kain yang jarang, yakni jarang oleh tenunan dia tu jarang. Kita nampak macam raga. Dah. Jadi maknanya nampak lagi lah kulit. Walaupun tebal, ini tebal pun tak jadi. Sebab masih nampak lagi. Kalau dia jarang, dia tak rapat, maka kalau kita penat tu, nampak lagi orang. Jarang artinya sangat nipis. Jarang artinya sangat nipis. Maka itu tak memadai. Sebab nampak lagi warna aurat. Walaupun dah tebal. Walaupun dia katanya dah hilang sejuk kalau pakai dia. Sebab dia sangat tebal. Tetapi masih nampak warna kulit. Tidak menegahkan daripada nampak warna kulit lagi. Maka tidak sah. Jadi maknanya kalau macam plastik jernih tidak memadai walaupun tebal. Kalau jarang tenunan pun tak memadai lagi sebab nampak lagi walaupun tebal. Dan air yang jernih. Tak boleh. Nah, kita berdiri di dalam air yang jernih. Ni kalau orang lelaki boleh nampak masalah lah. Tapi kalau orang perempuan susah sikit. Kalau air yang keruh, kalau tak ada ni, rasanya lagi akan datang ada cerita kot. Kalau seorang tu, sebab tu misal tadi katanya orang tidak ada pakai, saya buat misal kat padang pasir tu. Tak ada air. Tapi kalau orang tu disamun, dirapas akan pakaian dia, hingga dia tu telanjang. Jadi telanjanglah dia. Tetapi dia dapat suatu kolam yang air kolam tu keruh. Air kolam tu keruh. Maka dia orang lelaki, dia orang dia sakat pusat kan. Orang lelaki sakat pusat, maka mesti dia kena sembahyang dalam kolam tu. Mesti kena sembahyang dalam kolam. Kolam yang air keruh tadi. Lepas tu kalau ada dua kolam, satu kolam air jernih, satu kolam lagi air keruh, maka kena pilih solat dalam kolam yang air keruh. Tak boleh solat dalam air jernih. Maknanya kalau air jernih tidak boleh menentukan aurat. Jadi maknanya kalau kita katanya ada kita kena rapas pakaian dia orang. Lepas tu tak ada pakaian. Ada kolam tapi jernih. Sama semayang dalam air, semayang atas darat tu sama. Tapi kalau kat kolam tu ada air yang keruh, macam air banjir, air macam air banjir, maka itu boleh. Tapi nisbah bagi orang yang tidak ada kain, lepas tu dia nak solat, nanti orang tanya, macam mana dia nak rokok, dia nak sujud, nak duduk tahiyat. Sebab air tu paling kurangnya kena tinggi pada pusat kan. Air tu nanti kena tinggi pada pusat. Kalau kita katanya rokok boleh tahan lagi. Tapi nak sujud, nak duduk Rabbi Fili, kena tahan nafas ke, boleh nak tahan ke tidak. Tu nanti tengok lagi ke datang. Rasanya ada sebut. Tapi kalau cerita awal, kalau tak boleh nak sujud, nak rokok di dalam air, boleh naik di atas darat. Naik, sujud di atas darat. Sujud duduk, apabila nak baca Fatihah, bangun berdiri, turun dalam air. Dia kena ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak boleh buat ke semua, jangan tinggal ke semua. Kalau tak boleh buat ke semua, jangan tinggal ke semua. Mana tak boleh buat semua, ambil setengah-setengah yang boleh buat.
Tengok kita nak solat di dalam air yang keruh, kalau berdiri, kalau rokok, kalau i'tidal, boleh nak solat. Kena duduk dalam air yang keruh. Nak sujud, nak duduk, tak boleh nak sujud, nak duduk dalam air, naik duduk atas darat. Nah. Sudah sujud rokok, berjalan turun dalam air pula. Itu cara rasanya ada sebut lagi akan datang. Itu nak cerita katanya air yang jernih. Takut orang tak faham katanya air yang jernih tu pakaian juga. Saya dah cakap katanya yang menutup tiap aurat tak mesti benda-benda yang dia tak kata pakaian. Benda suatu yang menegah. Tengok dia kata apa dia? Disyaratkan menutup dengan suatu, bukan dengan pakaian. Dengan suatu. Ada. Dengan suatu yang menegah, bukan dengan pakaian. Dia tak cakap gitu. Mana apa benda saja boleh jadi boleh menutupkan, menegahkan daripada melihat. Sebab tu kalau semuanya dalam air yang keruh, bolehlah. Air jernih tak boleh. Sekali lagi dia katanya seperti kaca dan kain yang jarang dan air yang jernih kerana tiada menegahkan warna kulit. Tiada menegahkan lihat nampak warna kulit. Dia masih nampak lagi. Apa? Yang jernih seperti kaca plastik. Tanya kain yang jarang tenunan atau air yang jernih itu tidak menegahkan nampak warna kulit. Warna kulitnya kulit orang sembahyang, maka tidak memadai. Kita faham di situnya maknanya kalau air itu keruh, boleh lah. Habis dia itu. Kemudian kita akhir pada kata dan demikian lagi tiada memadai jika dicelup dengan merah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala